Aktiviti memancing kini bukan sahaja tertumpu kepada kaedah memancing di darat, pantai dan di tengah laut menggunakan bot, bahkan boleh juga menggunakan kayak. Meskipun masih belum popular di negara ini berbanding di sesetengah negara khususnya negara barat seperti Amerika Syarikat, namun ia boleh diketengahkan sebagai satu lagi produk pelancongan di negara ini. Pulau Sungai Ular yang terletak di Kuantan, Pahang tidak mempunyai sebarang pembangunan. Tempatnya yang terletak tidak jauh daripada pesisiran pantai menjadikan lokasi tumpuan bagi penggemar kayak pancing dan sesuai dijadikan lokasi riadah bagi mereka yang mengimpikan percutian di pulau persendirian. Bagi penduduk tempatan Kampung Sungai Ular pula, kegiatan nelayan mesti menjadi sumber pendapatan mereka. Salah satu potensial lokal kawasan pesisir pantai Sungai Ular yang dimanfaatkan adalah sumber daya ikan yang melimpah. Temuan di lapangan menunjukkan hampir 80% masyarakat setempat berprofesi sebagai nelayan. Bagi ahli Kelab ATH Kayaking yang lebih mesra dikenali sebagai NAPI, 35 tahun, memilih untuk membuat sewaan kayak kerana permintaannya yang begitu tinggi. Tak buatlah. Okay, saya mulakan perniagaan penyewaan kayak ni pada tahun 2019. Asalnya daripada minat kerana terlalu ramai yang ingin mencuba memancing menggunakan kayak. Saya mengambil kesempatan ini untuk membuat ia menjadi satu perniagaan untuk penyewaan kayak ini. Perkembangan pesat dan sambutan hangat terhadap kayak pancing yang bertapak di negara sejak 9 tahun lalu sekaligus menambah ketara pendapatan peniaga-peniaga kayak yang ada di negara ini. Ramai beralih daripada bot kepada kayak untuk menjimatkan kos di samping kelebihannya mampu ke lokasi sukar dijejaki. Terdapat 3 jenis kayak pancing iaitu model kayu hantangan dengan 1 tempat duduk, kayu hantangan dengan 2 tempat duduk serta model kayuhan kaki dan fin pedal. Kayak pancing biasanya dilengkapi pendayung, tempat memancak joran, alat sonar dan GPS, kotak menyimpan ikan, sauk, gancu dan juga kotak umpan hidup. Saiz kayak berbeza mengikut beratnya yang antara 23 hingga 28 kilo. Kayak pedal telah menjadi fenomena dalam komuniti berkayak kerana sistem kayak pedal ini membolehkan pemancing untuk bergerak bebas tangan serta mengawal pergerakan menggunakan kaki ketika mengawal coran pancing. Dibuat daripada bahan polietilena berkepadatan rendah LDPE serta polietilena berkepadatan tinggi HDPE bagi memberikan kelajuan dan keselesaan maksimum kerana ringan selain tahan cuaca dan apa sahaja keadaan. Panjang kayak memancing akan menentukan prestasi kayak di atas air. Semakin panjang kayak, semakin sukar untuk melakukan pergerakan. Namun, ianya sangat penting kerana jika pemancing memancing di lautan terbuka atau kawasan luar pantai dengan arus deras, kayak yang lebih panjang adalah pilihan terbaik. Bagi kayak kayu tangan ini pula, saiznya lebih kecil dan ringan untuk dibawa ke mana sahaja. Harga untuk kayak ini pula jauh lebih rendah berbanding kayak jenis pedal. Stamina yang tinggi juga diperlukan untuk mendayung kayak kayu tangan ini. Okey, kita ini menyediakan 12 biji kayak. Di sini kita akan simpan di stok ada 6 biji.
Dan selebihnya ada di store lain 6 biji lagi. Fenomena kayak pancing menjadi kegilaan peminat aktiviti lasak juga dilihat merebak ke Singapura, Indonesia dan Brunei. Kayak yang telah digunakan akan diperiksa terlebih dahulu sama ada terdapat kebocoran atau kerosakan. Sebarang kerosakan kecil seperti cala dan rosak akibat pelanggaran yang kuat seperti batu dan terumbu karang boleh dibaiki dengan menampal material sama dengan cara yang betul. Biasanya ramai yang menyewa kayak ni pada hujung minggu, hari Sabtu, hari Ahad, cuti umur, cuti-cuti biasa macam tu lah. Biasanya waktu yang sesuai untuk berkayak di laut ni pada pukul 7 hingga sampai pukul 2 ataupun 3 petang. Dan biasanya dalam bulan 3 hingga bulan 11 waktu yang sesuai. Setelah selesai membuat pemeriksaan, kayak akan dibersihkan terlebih dahulu. Ini kerana penjagaan yang sangat rapi diperlukan bagi menentukan sesuatu hayat kayak tersebut. Menjadikan perairan Sungai Ular dan Pulau Ular sebagai lokasi memancing, sekumpulan kaki pancing dari ATH Kayaking sanggup berpanas dan berhujan serta mengharung ombak besar semata-mata untuk melampiaskan minat memancing. Mereka menyifatkan memancing dalam bot sudah tidak lagi mencabar. Malah kayak pancing ini menjadi trend kerana memberikan kepuasan tersendiri. "12 jam meredah ombak dan menongkah arus di bawah terik matahari merupakan hobi ekstrim pancingan kayak atau kayak fishing. Kini, ia menjadi semakin popular dalam kalangan kaki pancing sehingga menjadikan komunitinya kian bercambah saban tahun. Pemancing kayak di Kuantan, Ahmad Alifi, teruja dengan aktiviti ini disebabkan cabarannya memerlukan kesabaran, kemahiran, kekuatan fizikal dan mental. Mancing guna kayak ni, dia ada satu kelainan lah. Rasa macam kelainan, lepas tu kita dapat pengalaman baru. Tak sama dengan mancing guna bot lah. Kita dapat pengalaman baru lah, macam kendalikan kayak sendiri. Lepas tu boleh pergi mancing tempat yang kita nak mancing. Sebab kalau kita mancing guna bot, kita guna tekong lah, 100% tekong akan bawa kita. Bila guna kayak ni, kita sendiri yang bawa, kita sendiri jadi tekong, kita awak-awak, kita lah pemancing tu.
Beliau juga tenang bila di laut kerana merasakan kombinasi pancaran matahari, angin, kocakan ombak dan panorama alam seperti paparan awan pagi serta lembayu petang. Kayak ni sebaiknya kita sekurang-kurangnya ada 2 orang lah, kayak badik. Macam kalau kita turun seorang, ikut jadi benda-benda kan, kayak gini susah lah. Jadi tak ada orang tahu. Jadi kita kena berdua, paling minimum pun berdua lah. Biasanya kalau kat sini orang pakai upah, kalau mari pulau ni biasa orang main sotong. Dia orang akan pakai candak lah. Candak udang tu. Biasa brand ikut atas kemampuan brand. Lepas tu kalau main ikan biasa sini main jig lah biasa kalau ikan. Kayak ni dia tak macam bot lah, macam kayak kita on time lah. Bila kita nak turun kita boleh turun je. Boleh kendalikan seorang. Naik nak turun pun seorang, naik kayak pun seorang. Kalau dengan bot kos lagi. Lepas tu kita nak kena deal lama lagi dengan orang tu, baru kita boleh pergi lah. Macam satu-satu trip tu. Di Malaysia sahaja, kira-kira 3,000 pemancing kayak yang menyertai puluhan kelab pancing kayak di seluruh negara menjadikan hujung minggu dan cuti umum memburu lubuk ikan. Aktivis pancing kayak menganggap berkayak memberi kepuasan riadah bersama rakan sambil memancing. Kayak ni bukan untuk laut saja. Yang laut ni baru lagi lah kira orang main. Kalau tasik ke, sungai ke semua boleh. Kayak ni boleh lah, ikut atas tu tempat lah boleh main. Laut ni macam kita ada target spesies lah biasa. Macam sungai kita dah biasa main, kalau lembeh pun boleh main. Macam laut ni kita boleh spesies lebih banyak lah kita boleh main. Sebelum ke laut, pemancing kayak lazim menggunakan aplikasi Windy untuk mengetahui keadaan angin, ombak dan cuaca bagi bacaan lebih tepat sebagai langkah keselamatan. Selenggaraan aspek penting sebelum maupun selepas ekspedisi. Disiplin ini penting untuk keselamatan dan mengelakkan kesulitan ketika di lokasi.
Ombak besar di pesisir pantai ketika monsun menjadi cabaran yang sangat ekstrim dan menguji kemahiran memancing ketika musim tengkujuh yang kebiasaannya pada Oktober hingga Januari setiap tahun. Biasa kalau kita berkayak ni, tengok atas spot kita pergi. Biasa boleh pergi ke sekilo lebih lah biasa. Atau orang yang lebih stamina lagi boleh pergi lebih lagi. Tapi kita tak sarankan pergi lebih sangat lah. Keburukan dia macam cuaca lah. Cuaca, lepas tu kita macam kadang tu kita tak prepare kita punya badan kita tak prepare lah. Macam fizikal, mental kena kuat lah kalau main kayak ni. Sebab ada kadang tu ada yang mabuk laut biasa, tidur tak cukup. Lepas tu kita nak balik, nak pergi nak balik tu kena pakai tenaga lah. Lokasi tumpuan biasanya di sekitar struktur tengah laut seperti tiang jambatan, boya rumah api dan pemecah ombak selain batu karang dan lubuk yang dapat dikesan menerusi solar. Berbeza pula bagi penggemar memancing menggunakan kayak di Tasik. Azli Safwan, 35 tahun berkata, walaupun dianggap hobi orang gila memancing di atas sebuah sampan kecil dan panjang 12 kaki, namun ia bukan penghalang untuknya bersama lebih 30 ahli lain meneruskan aktiviti itu. Pada awalnya, dia yang mesra dengan panggilan Bob Santan, sama seperti kaki pancing lain yang banyak memancing di tepi pantai, muara sungai dan tasik. Saya berkecimpung dalam kayak ni baru lagi dalam 2 tahun. Mula-mula tengok daripada orang dulu main, tengok daripada kawan dulu main. Lepas tu dekat situ dah timbul dia minat nak berkayak ni, sebab saya rasa dia lebih mudah, lebih senang untuk di handle, nak bawa dia pergi ke tempat yang kita nak mancing tu. Lepas tu sambil-sambil kita mancing, dapat juga kita beriadah, boleh senaman tangan kita. Menurutnya lagi, ribuan ringgit telah dibelanjakan untuk membeli set pancing khas untuk teknik jigging, sonar dan kelengkapan-kelengkapan lain. Meskipun terpaksa berhabis duit untuk memenuhi hobi itu, namun baginya, semua itu terbalas apabila dia berjaya menaikkan spesies ikan idaman kaki pancing. Sangat berbeza memancing biasa di tepian dengan memancing di atas kayak. Ini kerana kebiasaannya jika memancing di tepian perlu menunggu ikan memakan umpan. Sebaliknya dengan kayak membolehkan pemancing terus ke rumah ikan dan mencari ikan itu dengan menggunakan satu alat dipanggil sonar. Kalau di Tasik, umpan yang sesuai, kita akan pakai katak tipu tu. Dalam biasa ni kalau kita panggil soft rock lah. Dia ada model soft rock, lepas tu baby crocodile macam anak buaya tu, lepas tu baby duck pun ada orang pakai, lepas tu ada pakai
Umpan yang getah tu soft plastik dipanggil pun ada. Sebelum kita berkayak, keselamatan mesti perlu dijaga, perlu diutama. Keselamatan mesti perlu. Mula-mula cek kita punya kayak kita, takut ada bocor ke apa ke kan, masa kita angkat tu kita tak sedar. Cek kita punya pedal ni, kita punya pendayung ni, ada tercabuk nanti ke apa. Nanti kan tiba-tiba kita tengah berkayak dia tercabuk, dah susah kita nak handle dia, nak bawa dia balik pula, jadi susah. Lepas tu bila dengan kayak ni, barang tak boleh bawa banyak lah. Barang hanya boleh bawa umpan, tali, joran kita boleh bawa sebatang je. Saya kalau diikutkan berat badan saya ni, kategorinya badan besar lah. Kalau orang yang badan besar macam saya, kita kena tutup kita punya lubang air tu. Sebab saya kena pakai stopper sebab risiko takut dia nanti air masuk dan cepat terbalik. Nanti kalau terbalik macam saya ni, susah lah saya nak handle balik naik ke atas. Turut tersimpan satu memori pahit yang tidak pernah dialami beliau apabila terpaksa bertaruh nyawa menyelamatkan diri daripada dibadai ribut ketika memancing di pesisiran Pulau Ular beberapa tahun yang lalu. Walaupun boleh meragut nyawa, namun semua itu bukan penghalang untuk beliau meneruskan minat dalam arena pancingan ini, kerana semua itu boleh menjadi pengalaman berharga dan memori yang tidak akan dilupakan. Untuk joran di tasik, kita lebih pada pakai joran yang saiz kecil lah sikit, macam dia orang panggil UL, ultra light, kecil lah sikit, untuk main ikan-ikan yang kecil, yang tapi kecil pun tak bermakna dia kecil dia tak kuat. Dia kecil tu dia kuat. Kadang-kadang kalau ikan toman yang tarik, perlu joran yang kuat juga, perlu mesin yang kuat juga. Saya lebih memilih berkayak di tasik. Kalau di tasik lebih pada air yang tenang, boleh hilangkan segala rasa penat bekerja tu, boleh hilang rasa dia. Lepas tu macam saya ni lebih suka pada solo, pada bersendirian. Jadi saya suka macam sorang-sorang je, kayak tenang, air tenang. Kalau di laut air bergelora sikit, jadi saya perlu lebih kuat lagi lah tenaga, sebab di laut dengan keadaan air yang berarus, angin yang kuat, kadang-kadang beralun ombak dia tu, jadi perlu bekerja keras lagi lah. Tapi ada juga yang minat keadaan macam tu kan, ada yang juga minat kayak di laut. Dia atas minat masing-masing. Senario paling cantik apabila cahaya mentari jingga yang menyinar ketika di kala malam akan menjema. Terlihat pula di tasik yang mengalunkan ombak lembut bagaikan satu lukisan alam yang terindah.